Langkah kanan. Langkah. Assalamualaikum. Salam. Kapan ambil gambar akak? Mana calon mana? Doh. Masuk dah. Masuk dah. Kemarin ni masa nikah Ya. Tapi memang kita usually better. saya datang aja bang. Mazrin. Apa? Boleh. Macam mana? Long time ah. Kita ada sikit lah. Kita ada sikit. Dia kena encourage orang. Baik penting. Hari ini you calon dia setuju. Baik Malaysia. Saya calon ni kita terima seadanya. Daripada mana ni? Saya daripada tempat Muay Thai. Tempat budak-budak berlawan. Yang tu. Ya. Tempat budak-budak berlawan. Kita ada permit dah malam ni? Tak ada. Tak ada. Okay, maksudnya kita kena hello. Saya kat sana. Nanti you Boleh cakap sikit lah. Saya cakap sikit. Aspirah tu kan? Dia sikit kenalan bapa. Kita buat majlis. Duduk, boleh duduk. Suara kenal tak apa. Masih suara kenal saja. Jangan drama. Jangan ceramah. Majlis suara kenal tak apa. SPR bersabar sikit. Tak nak sama usah-usah. Mana SPR? Kami tak ada nak apa? Tolong. Azrul. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Malam ni pun kita apa? Kita apa? Tak sempat. Orang kata apa? Buat persiapan yang rapi lah. Jadi malam ni saya bagi apa? Untuk mencepatkan masalah. Saya bagi apa? YB Nurul Izzah cakap dulu lah. Patah dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Rumah Saudara Azrul. Saya fikir tadi kita baru bertemu di tempat Muay Thai. Jadi kita melihat perlawanan beliau dan agak mengejutkan dan mengesankan, tapi alhamdulillah perkara biasa bagi calon kita di kawasan Ibu Tebal ni, iaitu Kak Fad. Bangun sikit Kak Fad, mau nampak muka? Calon nombor 1. Saya calon Matampau, kawasan luar, tapi saya main ni nak bagi sokongan untuk Kak Fad. Datuk Dr. Manuti, Muhammad Nawanati, tepuk juga dah selalu main ni. Dia triple VIP. Triple VIP. Dan Datuk Pripal, ya Datuk Pripal yang ada YB. Yang lain ni dah tak ada YB dah, dia bertanding sahaja. Datuk Pripal masih lagi ada. Hadirin hadirat saudara-saudari warga mana? Padang Alang. Ya. Betul ya? Jadi Ibu Tebal ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, nama saya Nurul Izzah. Saya calon Matampau. Saya bukan kat sini. Tapi saya memang terpanggil kerana dalam sesi bersuai kenal dan berbarbecue. Kita ada berbarbecue juga di sini. Saya fikir penting untuk kita sama-sama ya merasa semangat ya, di mana selepas penamaan calon kita ada peluang yang sangat besar bagi melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia.
Di Nebung Tebal bukanlah kawasan yang asing, kawasan yang memang mungkin terpalit. Dia berdarah dengan pengkhianatan. Jadi kita bukan cari calang-calang orang untuk menggantikan ya kawasan parlimen di Nebung Tebal. Kak Fad bukan saja tersohor dalam dunia ABIM, of course lah, tapi nak turun masuk gear 5 ke? Permit tak bagi? Sebenarnya bawa laju-laju mana boleh? Bagi aku permit, aku boleh lah laju sikit. Kan? Orang dapur, selamat memasak. Terima kasih. Kami tahu keprihatinan. Macam ni lah orang dapur yang kita mahukan. Dia semasa masak, dia dengar juga sama. Dia prihatin. Dia tahu bahawa perubahan yang nak berlaku. Walau masak, kita masih mahu lagi melakukan perubahan. Jadi di sini, harapanlah logo yang kami ambil. Kami tak gaduh. Memang adalah perselisihan, kami bincang. Tapi tidak seperti kerajaan yang ada. Dia memang malangnya lah kan. Dia berbalah dan akhirnya menempatkan ramai calon walaupun kerajaannya sama. Baik, kerana tak boleh bercakap politik, saya hanya ingin menekankan saudara-saudari, tolonglah ya, di sini kita berikan bukan saja peguam tersohor, tapi sudah lama bertapak di bumi bertuah Pulau Pinang. Nak cari mereka yang boleh bernapak bukan sahaja di majlis-majlis yang utama, tetapi untuk pembaharuan dan pengupayaan wanita di Pulau Pinang. Kak Fad telah bermula ya, bermulakan gerakan ini untuk mengupayakan dan memastikan agenda bukan saja untuk wanita di mana-mana, tapi agenda kita untuk memperjuangkan ya kehidupan yang lebih berkualiti. Sama ada pekerja, anak muda, inilah masa kita. Dan selepas kita mendengar sedikit kudapan usrah pada malam ini, dia usrah tak payah permit ya. Kita mungkin orang dapur bagi makan sedikit sebanyak. Jadi setakat itu saya minta jangan buang masa. Dan saya minta juga sesiapa yang berminat untuk mengambil gambar dalam di atas flag Ayuh Malaysia, ikutlah saya sebelum saya beredar kembali ke Parlimen Permatang Pauh di mana saya bertanding. Ya, YB Goh juga ada. Bangun sikit YB Goh. YB Goh saya tak boleh bagi mikrofon. Pasal kalau saya bagi, berkemungkinan kita akan disaman. Jadi kita bagi bila ada permit, insya-Allah. Hari ini sekadar mendengar usrah dan kudapan sedikit sebanyak. Terima kasih. Semoga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu je, jangan lupa calon nombor 1 kat sini. Kak Mat Tampau calon nombor 4. Thank you. Thank you ingat saya. Terima kasih. Asrul, I pergi jalan perlahan-lahan. I nak pergi ke truck. Nampak tak nampak? Truk Ayuh Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat malam dan salam reformasi. Bakal calon kita nombor 1 untuk Parlimen Nebung Tebal, Wan Fadlina Siddiq Fadil. Beliau ini bapaknya 2 tahun lebih senior daripada saya di sekolah di Ipoh. Saya kenal bapak dia 1962 di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah 1962. Dia dah masuk 1960. Jadi bapak dia is a great scholar of Islam. Is a very extreme, excellent orator. Ya, bercakap hebat. Allah anugerahkan seorang pengarang buku yang terkenal, more than 27 books. Ya, jadi seorang yang pernah memimpin sebuah gerakan Islam yang besar, ABIM dan Wadah Pencelasan Iman. Dan saya mendapat banyak inspirasi daripada beliau waktu belajar di sekolah dulu dan sepanjang hayatnya sehingga beliau meninggal dunia setahun yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah, patah tumbuh hilang berganti. Apabila anaknya Puan Fadlina, seorang peguam yang hebat, yang sentiasa membawa isu penderaan kanak-kanak, bukan saja orang Islam tetapi juga orang bukan Islam semua ya. Kerana kita dalam perjuangan keadilan ini adalah untuk semua, because in the Quran and also Sunnah of the Prophet Muhammad
it is said that a good Muslim those who bring manfaat, faedah, benefit to all mankind. Bukan untuk orang Melayu saja. Jangan salah faham. Bukan, saya lupa sebut. YB Amar Pritpal Alhamdulillah. Adun Sinamata. Dan juga teman kita Timbalan Ketua Wanita Sajita. Bapa dia baik dengan saya. Okey. Jadi soal keadilan ini kebetulan saya dalam perjuangan bersama Datuk Seri Anwar sejak 1998. Perisytiharan pematang pauh dibuat di sini. Di antaranya saya tertarik dan dia tulis surat pada saya daripada penjara. Kata dia, Mano, saya terharu kamu memilih keadilan dari PAS. Memang orang PAS Pinang saya, termasuk Ustaz Fadil Noor. Rakan baik Datuk Seri Anwar tadi. Ya, almarhum Datuk Fadil Noor, salah yang terbuka. Jadi alhamdulillah saya berada dalam keadilan sampailah hari ini. Dan telah diberikan mandat bertanding 2 kali di Larut, Batu Kurau, dan yang terakhir di Bagaimana telah yang 13. Kalah sedikit saja, 1140 undi. Tetapi Datuk Seri Anwar bagi saya jawatan senator 3 tahun dan Puan Fazlina dapat senator setahun saja, berasal letak jawatan ya untuk bertanding parlimen. Kalau dia bertanding untuk dua negeri, dia tak payah letak jawatan. Tapi pelayan negeri Pulau Pinang tahun depan mungkin mulai 15 Jun. Tetapi yang penting pada hari ini ialah YB Nur Izzah, dari segi perjuangan dia kita lihat bahawa masyarakat boleh menerima, terutama kaum wanita, dan mereka perjuangkan untuk memertabatkan wanita. Dan ini menunjukkan bagaimana di dalam parti kita ini telah memenuhi sebenarnya kehendak agama Islam. Sebab Nabi kita Muhammad SAW berkata, khairukum khairun lin nisa. Orang yang baik di kalangan kamu ialah orang yang melakukan kebaikan sesama wanita. Dalam Islam, kedudukan wanita begitu tinggi martabatnya. Begitu tinggi martabatnya. Dan penuh dilakukan dengan keadilan ikut fitrah di mana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kita mempunyai seorang peguam sivil dan peguam syariah yang khusus juga membicarakan hal wanita di mahkamah, di mana perjuangan kita adalah untuk menaikkan taraf mahkamah syariah. Ya, Parti Keadilan telah buat satu buku kecil nak memperkasakan syariah. Kita waktu itu orang tengah heboh-heboh RU 355, ingat lagi tak? RU 355 kononnya nak laksanakan hudud. Tapi sebenarnya RU 355 itu oleh kerana kedudukan perundangan dalam negara tak boleh nak melaksanakan hudud. Itu hanyalah hukum takzir saja. Kita boleh sokong hukum takzir, tetapi masih ada perkara-perkara yang penting yang perlu kita lakukan dalam negara, seperti umpamanya menaikkan kedudukan taraf rakyat yang miskin tegar. Ini perjuangan agama Islam. Perjuangan yang kita bagi bukan saja kepada orang Islam, tapi juga kepada orang Islam. Saya baru berbincang dengan Ustaz Nakhayi Ahmad, kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, kawan baik kepada almarhum Seri Fadil, bahawa bagi makanan yang cukup, tempat tinggal yang cukup, ya, dan juga lain-lain perkara yang dianggap sebenarnya makanan dah mari nak berhenti lah. Ada lapar, ada bersama. Dan lain-lain perkara yang basic yang merupakan hak asasi manusia dalam Islam, dan juga human rights, ya, adalah merupakan suatu kewajipan. Dan dalam Perisytiharan Pematang Pauh kita telah ikut kehendak-kehendak Islam mengenai hak asasi manusia. Jadi bagaimana kita nak kata bahawa perjuangan parti kita ini menafikan Islam? Dia tidak bunyi saja mesti ada Islam, Melayu Islam, Melayu Islam. Ya? Seorang sarjana yang hebat di tanah air kita, saya tak mau sebut nama dia, tak boleh. Sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Fadil. Dia sebut kepada kami, mana ni? Tak payahlah bubuh-bubuh nama Islam tu. Kalau kita tak dapat orang macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan,
Ali bin Abi Talib. Ini keempat khalifah yang Ar-Rashidah. Tersah sebutlah nama negara Islam ke, kerajaan Islam ke. Selagi tak dapat orang yang akhlaknya, tak dapat 100% tak boleh sekarang. Tapi sekurang-kurangnya macam Abu Bakar, macam Umar, macam Osman, macam Ali, barulah kita tengok dalam bandaraya Islam di Kota Baru, Kelantan umpamanya. Library tak ada. Library, saya tahu ada seorang kawan sumbang library. Tak berkembang budaya ilmu, ya, kebersihan satu persoalan. Tak apalah, kita bincang perkara itu kemudian. Tapi saya nak sebutkan bahawa dalam perjuangan parti kita ini dalam keadilan, apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim zaman Abid dulu ada tersurat dan tersirat di situ. Tapi dia tak sebutlah Pakatan Islam, kecuali dalam baru-baru ini isu RUU 355 kita menyebut nak mengangkat mahkamah syariah. Banyak lagi perlu direform, dan Puan Fadila saya rasa dia mempunyai keupayaan dalam bidang untuk reform mahkamah syariah, termasuk dalam sisi keluarga. Dan dia telah juga, saya rasa, saya dapat maklumat bagaimana dia cuba nak membawa idea-idea baru dalam lembaga zakat negeri Pulau Pinang supaya pengagihan zakat ini adil untuk orang Islam, dan juga kalau perlu kita cari jalan juga untuk membela orang-orang Islam. Jadi saya tak mahu bercakap panjang lagi, kerana yang penting ialah kita memilih Puan Fadilina untuk menggantikan pengkhianatan yang telah berlaku di Nibong Tebal ini. Betul tak? Betul. Gantikan dengan seorang wakil rakyat yang jujur, amanah, mempunyai pengetahuan, kompetensi, dan akan berdedikasi kepada rakyat di Nibong Tebal. Dan yang paling penting lagi ialah pada tanggal 11 November ini kita mesti menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Ini tagline kita. Mana-mana pun kita kena war-warkan doa kita, bagi tahu pada rakyat semua, kerana keburukan yang sedang berlaku dalam negara kami, krisis yang sedang berlaku pada negara kita sangat memalukan. Jasa Anwar banyak, saya tak boleh sebut malam ini satu persatu, tapi ingat, dia sebut 2012 ke 2011. Dia dah timbulkan di Parlimen tentang 1MDB, 2012 Kota Islam. Dia dah sebutkan, masa tu dia orang tak ambil peduli, dia orang penalty dia. Tapi sekarang tengok, ya, kita menanggung kerugian. Duit rakyat itu sepatutnya 38 bilion pada satu tahun itu, sampai sekarang tak dapat dipulangkan kepada kita. Tetapi wang itu sebenarnya wang kita yang boleh kita majukan rakyat dalam pelbagai aspek pembangunan. Saya berhenti di situ. Sekian. Semoga Allah SWT memberikan kemenangan pada Pakatan Harapan pada 19 bulan ini. InsyaAllah. Kita boleh. Kita boleh. Kita boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta apa? Minta apa? Datuk Aman cakap sikit sebentar dok. Terima kasih Asrul, pengurusi MPKK pada malam. Assalamualaikum kepada semua, salam sejahtera. Yang dihormati calon kita Fazlina Siddiq, Parlimen 047 Nibong Tebal, dan juga orang lama politik, Datuk ada cucu banyak, ada Datuk kan. Dia kalau cucu kan ada, baru 2 hari lagi dapat lagi cucu. Bila kita dah melawat dengan dia kata nampak kuat lagi, boleh tambah lagi. Saudara, tambah kuat dah, boleh tambah lagi, tapi tambah cucu. So, orang lama semua kenal sebagai Nur Mamuti, ya, if I'm not mistaken. And juga penduduk-penduduk di kawasan Padang Lalang. Memang saya sebagai adun kamu datang juga bersama untuk kenalkan calon pada hari ini. Calon untuk Nibong Tebal kali ini adalah seorang wanita comel dan lawa, berumur 45 tahun. Kahwin dah belum? Oh, kahwin dah, dan mempunyai 6 orang anak.
Dan juga seorang peguam Mahkamah Syariah yang berjaya dan pernah menduduk sebagai senator Pulau Pinang. Dan selalunya soalan yang mereka tanya, adakah dia daripada Pulau Pinang? Memang dia dari Pulau Pinang. Sekarang alamat dia sudah tukar kepada sebuah rumah di Kampung Masjid Baru Sungai Bakar. Mungkin pondok lah, belajar agama mungkin. Sebelah saja. So, tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita di Gunung Tebal selama ini, dari zaman saya kecil, saya boleh ingat lagi, mula dengan Wirapan, Dominik susah cari, 2 minit budu cari, ya 2 minit gua susah cari di Gunung Tebal, 2 minit budu cari. Lepas itu kita ada Go Centek, lepas Go Centek kita juga ada Go Cheng Huat yang lompat daripada DAP ke keadilan. Dan hari ini dia pun dengan kulit yang nipis dan tebal, saya tak tahu yang nipis ke atau tebal, dia ada jadi calon bebas di Gunung Tebal, Go Cheng Huat. Dan juga kali ini dalam pengundian ada 4 calon. Calon nombor 1 adalah Fazlina kita, Fazlina Sidik. Inilah suasana bila kita ada santai barbecue. Syok juga dengar suara mereka di belakang. Dan yang kedua adalah Datuk Mansur. Datuk Mansur semua tahu kita yang bawa masuk ke daerah kita, daerah SPS. Dan kita pun, orang tak mau, kita pun berjuang untuk dia menjadi 2 kali sebagai ketua cabang. Tapi nasib baiklah, sebelum dia buat lompat macam kata, dia tak jumpa saya, dia tak bincang dengan saya. Tapi orang yang bagi dia naik adalah saya. Kalau tidak di kawasan Gunung Tebal, dia telah semua. Dalam satu pemilihan yang last kali, dia dapat 586 undi. Tapi saya sebagai timbalan dia dapat 597 undi. So you boleh tahu di sana bahawa pengaruh saya di antara kaum India, Melayu dan Cina memang bagus. Pasal saya selalu say that when we are united, we are together, we can achieve something. If we go on one way, that is what the British were doing to us. That is divide and rule. So calon kedua itu, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, kenali sebagai kata. Saya pun tak tahu pasal apa dia kata kata. Pengkhianat. Kata pengkhianat juga. So dia sudah jadi pengkhianat untuk rakyat di Gunung Tebal. So kita tahu apa nak buat kali ini, dan kita kena bagi satu lesson di mana sesiapa pun yang datang macam tu buat pengkhianatan harus kita cincang buang terus. Dan tempat yang ketiga, saya betul-betul malu nak cakap, saya nak sorok belakang meja ni. Apa itu makan nanti ya? Ini berjuang. Melayu. Barisan Nasional. Aku keluar Chris, nanti keluar darah. Tapi hari ini calon Barisan Nasional India daripada Makal Sakti. Makal Sakti calon ini memang bagus dia calon. Dia dulu semasa Indraf, kalau Indraf tuan-tuan dan puan tahu, biasa menggugar kerajaan Malaysia, guncang kerajaan Malaysia masa mereka buat perarahan di Kuala Lumpur. 5 peguam buat lawan untuk hak orang India, dan 5 ditangkap. Timbullah seorang yang jadi hero, pergi ke setiap tokong kutip duit, kata nak pakai duit untuk bela mereka, tapi hilang terus lepas kutip semua. Inilah orang dia. Dialah orang yang mengkhianati kaum India di Malaysia. Dan lepas itu dia pergi jumpa bosku. Kenal sama dia bosku, tuan-tuan? Sekarang dia penjaraku. Bosku. Dia pergi jumpa. Tak tahu apa dia cerita. Orang India di bawah belakang saya semua, dia dapat 3 juta. Dari kedai kopi tepi jalan, dia sudah buat 3 story dengan bangunan. Pejabat dia atas. Kalau tuan-tuan lebih tengok dalam TV atau mana-mana, dalam mahkamah keluar TV tentang Najib, dia jalan, ada satu India pakai baju suami dengan tuala dia, dengan tudung dia 3 line, dia sudah pergi.
Depan. Nah, itulah orang yang jadi calon di sini. Mana pi MCA? Mana pi MIC? Mana pi UMNO? Habis dia sudah UMNO. Nama pun Malaysian Malay United Organisation. Sampai hari ni nama Melayu tak ada mereka. Tak nak malu kat mereka ni. Lepas itu calon keempat Goh Keng Huat. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa lompat dari DAP kepada PKR. Dari PKR pun dia keluar. Sekarang dia kata kalau PKR tak letak calon Cina, dia akan bertanding. Kalau mereka letak PKR Pakatan Harapan letak calon Cina, dia akan tarik diri. Betul-betul dia ni ingat PKR ini atau Pakatan Harapan nanti negotiate dengan dia, bagi 2 ke 300 ribu, dia nak tarik diri lah. Inilah perangai mereka masa pilihan raya mai. Tak apa, kita pada 19 hari bulan bangun awal, keluar awal, pergi undi awal. Kalau tak ada, dia mai hantu pergi ambil pula undi kita. Boleh berlaku, jangan gelap. Biasa laku penipuan di politik, kita pun tak tahu. Black magician pun mereka takut. So kita keluar awal, kita undi calon kita. Nombor berapa? Nombor 1. Calon kita nombor 1. Okey, sekian, terima kasih. Wassalam. Minta kawan-kawan mai bagi semangat sikit, mai bagi Penuhkan. penuhkan depan sikit saya dengar belakang. Okey saya mempersilakanlah calon nombor 1 Nibong Tebal, YB Senator Fadlina Siddiq. Okey, Senator dah kalah. Last kemarin dulu. Sorry. Tinggal Puan Fadlina saja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Orang dapur dengar tak tu? Orang dapur dengar tak? Okey, dengar. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya raikan tuan rumah, tuan tanah dan abang kawasan, sahabat saya Azul, fungsi MBKK di sini, seluruh tetamu yang datang pada malam ini. Ini sebenarnya untuk guru saya, ya, Ustaz Maklumaluddin, untuk guru saya dan keluarga rapat pada keluarga kami, dan juga ini abang saya lah sementara dalam sepanjang election. Panjang pilihan raya ini, insyaAllah banyak menjaga dan memberikan panduan kepada saya dan rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang masih setia memakai t-shirt Fadlina Siddiq tu. Saya rasa daripada tadi tu tak mandi lagi tu. Alhamdulillah, pagi ini telah selesai penamaan calon, tiada apa-apa masalah, dan Alhamdulillah dapat nombor yang sangat baik. Jadi tugas tuan-tuan dan perempuan sangat mudah selepas ini untuk berkempen. Maknanya kena beritahu hanya tengok nombor 1 saja, nombor lain tak payah tengok. Ya, senang cerita, nombor 1 dan nombor lain tak payah tengok. Nombor 2, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menegaskan, ya, ada beberapa perkara yang menjadi kebimbangan pengundi di Nibong Tebal ini. Pertama, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ahmad tadi, berkaitan dengan kedudukan saya lah, sama ada dia memang soalan ini penting, ya, tapi kita kena jawab dengan betul lah, ya. Sama ada anak jati Pulau Pinang ataupun tidak. Bagi saya soalan ini sangat mudah untuk dijawab. Hanya perlu jawab bahawa saya adalah mantan Senator Pulau Pinang, cukup. Dan sekarang sedang menetap pun di Sungai Bakau. Jadi tidak timbul soal calon parachut, payung terjun dan sebagainya. Kapet merah tak ada, ya? Memang tidak ada. Saringan dibuat oleh parti dan juga harapan untuk memastikan bahawa calon yang benar-benar layak untuk datang ke Nibong Tebal ini, insyaAllah. Yang kedua, soalan yang kedua yang biasa ditanya juga, adakah calon harapan ini akan melompat sebagaimana calon-calon sebelum ini, ya? Ini soalan ni memang saya pun terasa juga lah, ya. Tapi kita kena yakinkan pengundi kita bahawa dengan adanya akta lompat parti, bahawa tidak akan ada lagi gejala ataupun aktiviti berlompat-lompat dengan riang ini, tidak ada lagi, ya.
maknanya semua calon selepas ini memang tidak boleh lagi lompat. Jadi kesetiaan itu sudah pasti untuk harapan. Ketiganya, tuan-tuan dan puan, adalah tawaran harapan kepada penduduk di Muka Bawah. Ini sangat penting, ya. Sebab kita harapan adalah antara coalition yang paling awal menawarkan tawaran kepada rakyat. Dan kita ada 10 teras utama, tapi malam ini saya nak sebut beberapa perkara sahaja yang sangat-sangat penting dan kritikal. Pertama adalah kos sara hidup rakyat, yang sepanjang saya pergi, semua bercakap tentang kos sara hidup, ya. Jadi petang tadi pertama, soalan daripada peniaga kepada kami, okey, kalau kami pangkah calon nombor 1, adakah harga barang akan turun terus? Yang pertama tadi. Pertama cerita panjang lah, dia pakai ekonomi, dia cerita, okey. Terpaksalah dia dengar syarahan ekonomi daripada Dr. Amar, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan security makanan. Saya sangat suka, tuan-tuan dan puan, di Libur Kebal ini potensi security makanan cukup tinggi, ya. Dan ada potensi yang cukup besar untuk membangunkan ekoturism. Ada komitmen yang besar untuk memastikan bahawa pembangunan berlaku di Libung Tebal dengan lebih baik, sekiranya ia dipandu dengan polisi-polisi yang baik. Sebab itulah suara-suara, ya, Libung Tebal mesti sampai ke parlimen, ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan belia dan juga ekonomi dan kesejahteraan belia. Ini sangat penting, ya. No one left behind dalam kerangka tawaran Pakatan Harapan kepada rakyat. Yang keempat, sosioekonomi wanita, dan kelima adalah kesejahteraan kanak-kanak. Puan-puan, semasa pergi meraih undi dan pergi meyakinkan rakan-rakan untuk memilih Harapan, tolong bagi tahu kepada wanita-wanita, ya, we will take care of you. Ya, kami akan jaga anda sebagaimana kami menjaga wanita-wanita kami di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ya, kita sudah ada pengalaman membuat polisi-polisi yang terbaik untuk wanita dan kanak-kanak dan kesejahteraan komuniti di tiga-tiga negeri ini. Jadi kami boleh bagi jaminan itu. Saya boleh bagi jaminan itu, ya, bahawa we will take care of you. Kami akan jaga anda. Ya. Jadi untuk malam ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Libur Kebal ini, ya, temanya adalah Libur Kebal Sejahtera. Jadi selepas ini kita akan bercakap tentang kesejahteraan di Libur Kebal. Saya pergi beberapa kawasan, khususnya perkampungan India dan China, dan ada beberapa perkampungan yang saya jumpa penduduk yang berusia lebih 80 tahun sehingga 102 tahun wujud di Libur Kebal. Ya. Dan ada satu yang kita panggil sebagai satu gaya hidup sihat yang kita boleh popularkan sebenarnya di Libur Kebal ini. Dan perkampungan-perkampungan ini memang terkenal dengan gaya hidup dan memenuhi kriteria polisi di Pulau Pinang, iaitu active aging, penuaan secara aktif. Ya. Jadi polisi-polisi yang baik ini mesti diterjemahkan di Libur Kebal, ya, dan mesti dilaksanakan di Libur Kebal. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri ceramah yang panjang ni selepas ini, insyaAllah. Dan saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan sepanjang berkempen dan juga sepanjang menuju ke pilihan raya yang akan datang. 15 hari bulan undi awal, 19 hari bulan pengundian. Jadi saya ucapkan selamat mengundi dan turun mengundi, itu yang penting, ya. Dan pangkah